Lemak haiwan dalam mentega dan shortening. Bagaimanakah dengan status halalnya? Segalanya selepas ini. Assalamualaikum. Menjelang hari raya ini, saya yakin ramai di antara kita, terutamanya suri rumah tangga, berlumba-lumba membuat kek dan biskut. Tetapi tidak lengkap rasanya jikalau tiada bahan utamanya, iaitu mentega ataupun margarin. Lemak haiwan yang terkandung dalam mentega mampu menaikkan lagi aroma serta keenakan kek dan biskut ini. Malah strukturnya akan menjadi lebih lembut. Minggu ini, Eja Halal akan mengupas isu bahan terlarang yang terkandung dalam mentega, margarin dan shortening. Mentega, bahan asasnya ialah susu, air dan garam. Menjelang Aidilfitri ini, pasti ramai pengguna berpusu-pusu mendapatkan mentega bagi membuat aneka kek serta biskut raya sama ada pada skala kecil maupun besar. Namun, apakah bahan yang mungkin menyebabkan mentega itu haram untuk dimakan? Terdapat dua jenis mentega di pasaran, iaitu mentega tulen dan lepas susu. Mentega tulen mengandungi 100% susu, manakala lepas susu adalah campuran mentega dan margarin. Secara umumnya, mentega berfungsi besar dalam industri bakery. Fungsi lemak itu pada asasnya adalah untuk mengadunkan ataupun melicinkan pencampuran antara tepung gandum dengan protein daripada susu ataupun daripada mentega itu sendiri untuk menghasilkan biskut yang gebu dan tekstur yang diperlukan bergantung kepada resepi yang digunakan untuk membuat sesuatu jenis kek. Kebanyakan mentega tulen diimport dari negara luar dan harganya pasti lebih mahal dari lepas susu. Ia boleh didapati dalam keadaan bergaram dan tidak bergaram. Ciri-ciri mentega tulen ialah kandungan lemak 80% dari beratnya, warna lebih kuning dan keorenan. Baunya lebih kuat seakan minyak sapi, membangkitkan aroma dan rasa yang lebih sedap. Ogos tahun lalu, kita dikejutkan dengan isu mentega jenama Golden Churn Creamy Butter yang didakwa mengandungi DNA babi. Kira-kira 400 pengusaha kek lapis Sarawak terjejas apabila pelanggan membatalkan tempahan dan terpaksa dimusnahkan. Keraguan terhadap kandungan pure creamy butter Golden Churn akhirnya terjawab apabila JAKIM menarik balik larangan penggunaan mentega tersebut dan mengisytiharkan ia boleh digunakan kembali. Hasil pemeriksaan membuktikan kilang tersebut menepati piawaian standard halal Malaysia kerana sijilnya dikeluarkan oleh NZ Islamic Processed Food Management, iaitu satu badan yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Jadi Golden Churn memang dulu mengandungi bahan tersebut dan sekarang mereka mengatakan telah dapat pengesahan halal. Jadi bagi saya kalau itu daripada JAKIM, bagi saya kita akan terima bahawa itu adalah disahkan secara authority. Secara semula jadinya, mentega kaya dengan lemak untuk memberi hasil terbaik pada kek dan biskut. Susu, sumber utama lemak dalam mentega dan diambil dari lembu, kerbau, unta dan biri-biri. Secara dasarnya, tiada unsur meragukan dalam mentega kerana ia berasal dari haiwan yang halal untuk dimakan. Namun, adakah wujud kemungkinan lemak haiwan selain susu terkandung di dalam mentega? Eja Halal mendapatkan kepastian mengenai persoalan ini. Lemak itu berasal daripada haiwan. Dalam kes mentega ini yang digunakan adalah lemak susu. Susu itu adalah daripada haiwan, maka ia diklasifikasikan sebagai lemak haiwan. Ada juga lemak haiwan yang bukan daripada susu, tetapi dia tidak membuat mentega. So mentega mesti lemak susu. Penghasilan mentega juga melalui proses pengkulturan dengan bakteria asid laktik yang hidup dalam susu. Ia bertujuan untuk memberikan perasa kepada mentega. Kaedah pengkulturan turut dipersoalkan dari segi medium
yang digunakan sama ada halal ataupun tidak. Salah satu bahan yang mungkin terlibat dalam penghasilan mentega ni adalah kultur pemula. Yang mana kultur pemula ini biasanya melibatkan penggunaan bakteria. Bakteria itu sendiri akan dibiakkan di atas media yang mungkin pelbagai sumber. Mungkin daripada protein haiwan, mungkin juga daripada protein tumbuhan. Makanan kepada bakteria itu sendiri pun harus dilihat untuk kita menjaga halal itu. Di akhirnya mentega itu akan halal. Mentega juga mengandungi bahan penstabil yang dipanggil emulsifier. Emulsifier memainkan peranan penting dalam mentega bagi memastikan lemak dan air dapat disatukan dalam adunan kek dan biskut. Umumnya, pengemulsi terbahagi kepada dua, iaitu lecithin dan semi-sintetik. Yang asli itu hanya dihasilkan daripada sumbernya, misalnya daripada sumber telur atau perkataan soya, dan diasingkan secara industri dan skala industri untuk mendapatkan lecithin tadi dan digunakan sebagai pengemulsi. Tapi kalau yang saya kata semi sintetik tadi adalah daripada umum biasanya berasaskan pada lemak ataupun gula ester. Umumnya adalah berasal daripada sumber lemak. Lemak boleh lemak haiwan ataupun lemak tumbuhan. Bila dah jadi bahan pengemulsi ini, tidak dapat nak bezakan ianya daripada lemak haiwan ataupun lemak tumbuhan. Antara fungsi emulsifier ialah pengembang dan peningkat mutu kek, melembutkan kek, menstabilkan struktur kek dan biskut, mengimbangi lemak dan air. Pengemulsi dihasilkan dari tumbuhan dan haiwan seperti lembu dan babi. Pengemulsi dari tumbuhan tidak syak lagi statusnya adalah halal. Tetapi keraguan timbul jika bahan tersebut diambil dari haiwan. Kalau emulsifier yang digunakan berasal daripada binatang, kita perlu tahu apakah binatang yang digunakan itu adalah binatang yang halal. Sekiranya binatang itu adalah binatang yang halal, adakah ia memenuhi syarat sembelihan contohnya? Kebanyakan mentega di pasaran negara kita diimport dari negara luar seperti New Zealand dan Australia. Mentega dari negara pengimport tersebut dikatakan lebih tulen, asli dan sedap. Jadi tidak hairanlah jika ramai pengguna memilih mentega import bagi mendapatkan kek dan biskut yang berkualiti. Apakah langkah yang perlu diambil oleh pengguna bagi memastikan produk keluaran luar negara tersebut adalah halal dan selamat dimakan? Sebenarnya terletak kepada pengguna itu sendiri. Kalau yang nak dijaga itu adalah halal, maka kita kena cari jalan supaya kita peroleh pembekal alternatif yang ada halal. Tetapi kalau kita tidak melihat dari sudut halal itu sebagai yang utama, memang kita akan ada masalah. Sebagai pengguna, sukar bagi kita untuk mengenal pasti kandungannya. Namun, pengguna yang bijak pasti membuat pilihan berdasarkan logo Halal JAKIM. Antara jenama mentega yang disahkan halal adalah seperti berikut. Shortening dan margarin adalah minyak yang ditukar bentuk kepada pepejal pada kadar suhu bilik melalui proses yang dikenali sebagai hidrogenasi. Ianya dilakukan bagi memperbaiki kualiti serta mengekalkan kesegaran makanan tersebut. Lemak haiwan turut digunakan dalam pembuatan shortening. Tetapi sejauh manakah kesedaran kita terhadap perkara ini? Eja Halal akan mengupas bahan terlarang yang terkandung dalam shortening yang sering digunakan dalam pembuatan kek dan pastry. Margarin, satu lagi pilihan pengguna bagi menggantikan peranan mentega dalam industri bakery. Berbeza dengan mentega, margarin adalah sebatian yang diperbuat dari garam, air, bahan pengemulsi dan 8 hingga 13% minyak kelapa sawit. Margarin asal usulnya selalunya daripada minyak yang dihasilkan daripada tumbuhan. Pada awalnya apabila minyak dihasilkan daripada tumbuhan, ia adalah cecair. Untuk mengubah sifat daripada cecair kepada pepejal, dia melalui satu proses daripada minyak untuk menjadi margarin. Ini dipanggilkan hydrogenation.
Hidrogenasi ialah pemanasan dengan hidrogen pada suhu tinggi untuk membekukan minyak sayur. Proses ini menjadikan margarin sebagai lemak trans dan mampu meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Malaysia antara pengeluar dan pengeksport terbesar kelapa sawit dunia. Jadi tidak hairanlah mengapa banyak syarikat tempatan menghasilkan margarin. Kebanyakan pengusaha kek dan biskut pula menggunakan margarin kerana kosnya lebih rendah berbanding mentega. Namun, adakah margarin ini hanya bersumberkan lemak tumbuhan semata-mata ataupun turut mengandungi lemak haiwan? Asalnya margarin itu memang sebahagiannya terdiri daripada lemak haiwan juga bersama dengan lemak tumbuh-tumbuhan. Ini saya jangka sebab pengeluaran lemak yang berlebihan ataupun penggunaan daging ataupun penggunaan haiwan penyembelihan lembu dan haiwan-haiwan lain menghasilkan lemak yang begitu banyak dan harganya begitu rendah dan mereka pula kekurangan sumber lemak daripada tumbuhan. Pengguna perlu berhati-hati terhadap pemilihan margarin agar tiada unsur haram terkandung di dalamnya. Kalau lemak yang daripada bersumber binatang yang halal sekalipun tetapi dari segi penyembelihannya tidak menepati hukum syarak, hukumnya tetap adalah haram, maka adalah sukar untuk kita kenal pasti sama ada lemak daripada sumber haiwan yang halal, adakah benar-benar halal sebagaimana kita faham binatang itu adalah halal ataupun sebenarnya telah berubah menjadi haram disebabkan penyembelihannya tidak mengikut hukum syarak. Ini adalah antara produk margarin yang disahkan halal oleh pihak JAKIM. Shortening, pepejal berwarna putih yang diperbuat dari lemak sayuran dan lemak haiwan. Secara fizikalnya, shortening tidak memberikan rasa dan warna kepada adunan kek, roti mahupun biskut. Ini adalah antara fungsi shortening: menstabilkan emulsi dalam margarin, mengekalkan bentuk dough biskut, menjadikan kek dan roti lebih gebu. Shortening berasal dari lemak tumbuhan, dikatakan lebih mahal berbanding lemak haiwan. Jadi, wujud juga kemungkinan bagi sesetengah syarikat menggunakan lemak haiwan dalam pembuatan shortening untuk menjimatkan kos. Ada yang menyatakan 100% shortening tumbuh-tumbuhan. Ada yang menyatakan 100% shortening haiwan. Kalau disebut 100% biasanya tidak digunakan bahan-bahan lain daripada bahan lemak itu sendiri. Shortening yang berasal dari haiwan perlu dipastikan sumbernya adalah halal dan disembelih mengikut hukum syarak. Apabila kita mendapat produk seperti shortening ini tadi, maka hendaklah kita untuk menjalankan semakan pada label itu sama ada maklumat yang dinyatakan pada label itu jelas menunjukkan bahawa shortening itu daripada sumber tumbuhan ataupun sumber haiwan dan adakah dia mempunyai perakuan halal. Dan mungkin juga pengguna dalam ruang masa yang ada boleh membuat semakan kepada database yang ada di laman web halal ataupun menghubungi Jabatan Agama Islam untuk pengesahan semula sama ada benar-benar sijilnya masih sah laku ataupun sebaliknya. Margarin dan shortening juga tidak terkecuali dari kandungan pengemulsi yang kebanyakannya berasal dari haiwan. Ia juga perlu dipastikan statusnya agar emulsifier yang digunakan benar-benar halal. Ternakan itu kalau nak mendapatkan status halal haruslah daripada ternakan atau binatang yang halal dan telah disembelih dengan cara yang halal. Kalau sumber emulsifier ini datangnya dari tumbuhan, selalunya dia tidak menimbulkan masalah. Pokok pangkalnya, logo pengesahan halal dari pihak JAKIM adalah rujukan utama bagi pengguna Islam agar memilih produk halal dan tidak mengandungi unsur syubhah. Antara produk shortening yang disahkan halal oleh pihak JAKIM adalah seperti berikut. Bagi melihat sejauh mana keprihatinan pengusaha bekeri di Malaysia terhadap isu halal, ejen halal ke sebuah perusahaan keluarga yang dikenali sebagai Hidayah Cookies. Pasti nama ini cukup dikenali di kalangan pelanggan dengan keenakan aneka jenis kek, biskut,
cookies, roti dan dodol. Perusahaan milik Sarimah Jantan ini mendapat sijil halal dari pihak JAKIM sejak tahun 2006. Untuk mendapatkan tu mesti ada ciri-ciri dia, di antara dia bahan yang kita gunakan pastikan halal, tempat mesti bersih, kita mesti ada sebuah bangunan yang khas. Dia tidak mahu kita buat di dalam rumah, kita ambil sijil halal memang tak dapat. Menjalankan operasi di Sungai Kandis, Shah Alam sejak tahun 2000, Sarimah mempunyai 20 orang pekerja bagi memenuhi permintaan pelanggan, lebih-lebih lagi di musim perayaan ini. Perniagaan yang dimulakan secara kecil-kecilan bertambah besar skalanya apabila Sarimah menerima bantuan dari Jabatan Pertanian di samping produknya yang mendapat sambutan. Seperti pengusaha lain, Hidayah Cookies tidak terkecuali dalam penggunaan mentega, margarin dan shortening dalam pembuatan kek, biskut dan rotinya. Sebagai umat Islam, beliau beranggapan bahawa mencari produk halal merupakan satu kewajipan baginya. Kita dalam dunia bisnes untuk kita lebih maju dan terus maju untuk mendapat keberkatan daripada Allah, maka kita kena ambil yang halal. Kita tidaklah boleh membuat sesuatu mengira keuntungan. Sebab benda ini melibatkan semua orang, terutama orang Islam. Beliau sentiasa memastikan bahan mentah yang digunakan mempunyai logo pengesahan halal dari pihak JAKIM bagi mengekalkan standard piawaian halalnya. Bila ada halal pada Hidayah Cookies, ruang dan peluang banyak. Sesungguhnya dalam sesuatu peruntukan atau permohonan atau pembantuan daripada jabatan-jabatan kelayakan mesti ada halal. Baru mereka membenarkan kita mendapat bantuan. Jika mereka tak ada halal, tak dapatlah. Selain itu, faktor kebersihan dan penggunaan teknologi moden juga memainkan peranan penting ketika proses pembuatan, dan beliau sentiasa turun padang bagi memantau tempat pemprosesan pada masa-masa tertentu. Sehingga kini, lebih dari 18 jenis kek dan biskut telah berjaya dipasarkan. Bahkan status halalnya tidak diragui. Untuk jangka masa panjang, Hidayah Cookies berhasrat untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Harapan Hidayah Cookies begitu tinggi sekali. Kita akan membuka kilang yang lebih besar dan supaya dapat lebih selesa lagi lah. Memandangkan sambutan yang begitu ramai. Dari industri kecil sederhana sehingga ke skala besar, ia adalah kayu ukur untuk melihat bahawa produk halal di Malaysia kini semakin berkembang. Apatah lagi dengan adanya usahawan yang mementingkan kesucian sesuatu produk makanan dan tahap kesedaran pengguna yang kian meningkat. Ini adalah antara produk buatan Hidayah Cookies. Sempena bulan Ramadan ini, Eja Halal menampilkan bufet Ramadan yang telah mendapat piktirafan halal dari pihak JAKIM. Semoga dengan panduan ini, pengguna dapat menikmati makanan yang halal lagi berkat. Lokasi bufet Ramadan kali ini ialah Hotel Royal Bintang yang terletak di tengah kota metropolitan Kuala Lumpur, iaitu di Jalan Bukit Bintang. Hotel milik Bumi Putra yang bertaraf 4 bintang ini turut menyediakan sajian berbuka puasa dan menjanjikan menu terbaik bagi setiap pengunjungnya. Istimewanya, kesemua dapur hotel ini mendapat sijil halal dari pihak JAKIM sejak November 2010, termasuklah Malay Banquet Kitchen, Chinese Banquet Kitchen, Sunflower, Brasseries Pastry Kitchen dan Butchery Kitchen. Semua kitchen yang menghidangkan masakan untuk juadah berbuka puasa telah pun disahkan oleh pihak JAKIM. Jadi saya rasa semua pelanggan tak perlu was-waslah untuk memilih Royal Bintang sebagai destinasi untuk berbuka puasa. Promosi bufet Ramadan kali ini amat berpatutan, iaitu hanya dengan harga RM68 untuk seorang dewasa. Lebih dari 40 menu telah disediakan oleh chef berpengalaman dan hidangannya terdiri dari masakan Melayu, Cina, India dan Barat. Tidak ketinggalan pelbagai jenis dessert serta minuman yang pasti memenuhi cita rasa pelanggannya.
Pemilihan lokasi buffet Ramadan di hotel-hotel perlu dilakukan dengan teliti bagi memastikan tiada unsur-unsur haram dicampur adukkan dalam juadah untuk berbuka puasa. Kita sudah menerima bahan mentah di dalam hotel dan kita masak dengan cara yang tak betul. Bermakna bahan-bahan yang kita terima tu walaupun disahkan halal, tapi bila cara penyediaan tu disalahgunakan, termasuk kita campurkan arak ataupun bahan-bahan yang tak sepatutnya. Jadi secara tak langsung benda tu akan menjadi haram lah. Ya. Kebersihan serta kaedah memasak di dapur juga dititipberatkan oleh pihak hotel bagi memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Bagi pihak pengurusan hotel ini, konsep halalan thayyiban dalam penyediaan makanan perlu diterapkan kerana masyarakat ini kian sedar akan kepentingan halal dalam kehidupan. Konsep yang kita terapkan dalam Hotel Royal Bintang adalah berdasarkan penyediaan makanan yang halal, penerimaan barang bahan mentah yang halal dan juga kebersihan yang kita boleh katakan untuk keselesaan semasa kita memasak lah. Ikuti senarai hotel yang mendapat pengesahan halal dari pihak JAKIM. Jadi, bagi pengusaha hotel yang lain, bertindaklah segera mendapatkan sedia halal dan janganlah mengabaikan kemaslahatan orang Islam demi mengaut keuntungan semata-mata. Ikuti produk terbaru halal JAKIM minggu ini. Semoga paparan kami kali ini akan memberi maklumat baru dalam hidup anda. Sesungguhnya mencari yang halal itu fardu bagi setiap Muslim. Bahkan mencari yang sihat itu adalah perlu untuk diri kita. Dan kalau anda ada sebarang informasi tentang halal, kongsikan bersama kami di Facebook kami. Sehingga berjumpa lagi dalam Halal. Assalamualaikum.